Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Muhammad Dihya Sahlan dalam Berita Pagi Sabah edisi Selasa 20 Jun 2023. Kerajaan negeri digesa menurun taraf surat kerajaan negeri kepada Kementerian Kewangan pada 2019 masa Sabah diterajui parti warisan daripada sulit kepada pengelasan terbuka. Ia bagi menjawab persoalan kadar pemberian khas kepada Sabah. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Sabah, Sarawak dan Tugas-Tugas Khas, Datuk Armizan Muhammad Ali menjelaskan surat tersebut perlu diturun taraf untuk membolehkan ia dikongsi kepada umum agar rakyat boleh melihat fakta sebenar bahawa kadar pemberian khas itu jauh lebih rendah berbanding penyelesaian interim di bawah kerajaan pimpinan GRS, iaitu bermula dengan kadar RM125 juta setahun pada 2022. Katanya penyelesaian interim yang dilakukan pihak GRS pada tahun lepas memberi manfaat langsung kepada rakyat Sabah, antaranya program pemberian rumah bagi golongan kurang berkemampuan melalui program Rumah Mesra SMJ. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah pun mengumumkan bahawa pada tahun ini jumlah 125 juta itu akan ditingkatkan kepada 300 juta. Maknanya apa? Maknanya penyelesaian interim kita itu mempunyai asas. Kita tidak terikat dalam tempoh 5 tahun. Sebaik mana ada satu keputusan baru dimeterai, jumlah itu akan boleh ditingkatkan. Dan insya-Allah itu yang kita tengah usaha supaya warta baru dikeluarkan pada tahun ini bahawa Sabah akan menerima jumlah 300 juta dan akan meningkat setiap tahun. Dan kita akan terus perjuangkan formula asas 2/5 atau 40% sebagaimana yang terkandung dalam bahagian 4 jadual ke-10 kerajaan Perlembagaan Persekutuan itu akan terus dijadikan asas dalam kita berunding dengan kerajaan persekutuan. Beliau menyatakan demikian kepada media selepas memberi taklimat kepimpinan GRS bahagian Tanjung Batu di Tawau. Kemasukan pelancong dari negara Brunei Darussalam ke Sabah dijangka terus meningkat sepanjang tahun ini. Ia susulan pembukaan semula sempadan negara berkenaan secara rasmi Ogos tahun lalu. Pesuruhjaya Tinggi Negara Brunei Darussalam ke Malaysia, Brigadier Jeneral Dato' Paduka Kecil Mahmud Saidin berkata, kepelbagaian produk pelancongan yang ditawarkan Sabah selain makanan dan hubungan kekeluargaan yang terjalin antara rakyat Sabah dan Brunei, antara faktor utama peningkatan kemasukan pelancong negara tersebut ke Sabah. Secara umumnya, dianggarkan 1.2 juta pelancong negara Brunei Darussalam berkunjung ke Sabah. Pelancong Brunei ke Sabah banyak sekali ya sejak selesainya pandemik COVID-19. Jadi kunjungan kemari sudah mulai bertambah sehingga banyaklah traffic jam ya di pos-pos kawalan immigration. Beliau menyatakan demikian selepas kunjungan hormat terhadap Yang di-Pertuan Negeri Sabah, Tun Dr. Johar Dato' Mahiruddin di Istana Seri Kinabalu. Kunjungan bertujuan memperkukuh hubungan baik antara Malaysia khususnya Sabah dan negara Brunei Darussalam. Dato' Paduka Kecil Mahmud dilantik sebagai Pesuruhjaya Tinggi Negara Brunei Darussalam ke Malaysia sejak Oktober 2021. Projek pembinaan Lebuh Raya Pen Borneo Sabah Pakej 10 dari Pituru ke Rampaian Laut Kota Belud sejauh 32.19 km berjalan mengikut jadual. Menteri Kerja Raya Sabah Datuk Insinyur Syahelmi Yahya memaklumkan projek mula dilaksana awal tahun 2019 dan dijangka siap sepenuhnya pada suku pertama tahun depan. Sementara itu, projek menaif taraf jalan luar bandar Dudar ke Mendawang, Kota Belud sejauh 13.52 km juga berjalan mengikut jadual. Projek naik taraf itu telah pun dimulakan sejak April 2022 dan dijangka siap sepenuhnya pada April 2025. Bajet untuk pakej 10 Pen Borneo lebih 400 juta. Manakala projek di jalan luar bandar tersebut dalam 89 juta ringgit.
dan akan siap pada pertengahan tahun 2025 nanti. Datuk Sahelmi ditemui media selepas melakukan tinjauan pemasangan paip air di Kampung Labuan dan Kampung Peladuk serta tinjauan ke projek lebuhraya Pan Borneo Pakej 10 dan projek luar bandar Dudar di Kota Belud. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Sahelmi memaklumkan kerja-kerja pemasangan paip air di Kampung Labuan dan Kampung Peladuk kini dalam pelaksanaan. Pemasangan paip tersebut dijangka siap sebelum akhir tahun ini dan akan memberi kemudahan air bersih kepada lebih 2,000 penduduk di kedua-dua kampung. Pada 2 minggu lepas kita menyampaikan hasrat rakyat di Dun Pintasan tentang pertamanya permasalahan air di kampung Kota Peladuk dan kampung-kampung sekitarnya lah. So hari ini Menteri turun sendiri, insya-Allah ada jalan penyelesaiannya. Hari ini Menteri JK Negeri Sabah buat lawatan di Parlimen Kota Belud. Tidak lupa juga di kawasan terpasok yang mana ada 2-3 perkara yang perlu diselesaikan, terutama sekali bekalan air yang menjadi keperluan harian penduduk setempat di dalam kawasan Dun terpasok. Masyarakat Cina di negeri ini perlu menjalin kerjasama dalam memelihara kesenian dan kebudayaan mereka. Presiden Parti Harapan Rakyat Sabah PHRS Tan Sri Liew Yun Fah berkata menjadi tanggungjawab bersama menjaga kebudayaan agar terus terpelihara dan diwariskan kepada generasi akan datang. Marilah kita sama-sama bersatu untuk menyokong kebudayaan kita dan juga seterusnya menyokong kepada kerajaan yang prihatin, yang sentiasa bebaskan kepada semua. Saya merayu kepada semua, marilah kita satu hati untuk memastikan kebudayaan kita, setiap bangsa dan kaum dapat diteruskan. Tan Sri Liew menyatakan demikian semasa merasmikan Tawau Touch Run sempena Festival Kebudayaan Cina Malaysia 2023 di Tawau. Festival turut dimeriahkan dengan persembahan muzik tradisional kaum Cina, seni bela diri wushu, lukisan dan kaligrafi Cina serta tarian kebudayaan Cina. Sementara itu, Presiden Gabungan Persatuan Cina Sabah Tan Sri Tisigo ketika ditemui pemberita memberitahu larian obor Pesta Kebudayaan Cina Malaysia ke-38 akan menjelajah ke seluruh negeri dengan pelancarannya bermula di Tawau. Dengan lancarnya obor ini sebagai simbolik bahawa Pesta Kebudayaan Cina Malaysia yang ke-38 dianjurkan oleh Gabungan Persatuan Cina Sabah. Selain larian obor, pelbagai persembahan kebudayaan akan dipersembahkan bagi menunjukkan kebudayaan Cina sebagai satu identiti yang perlu dipelihara dan diwariskan kepada generasi masa hadapan. Festival Kebudayaan Cina Malaysia merupakan acara tahunan anjuran Persekutuan Persatuan Cina Malaysia. Ia dianjurkan di seluruh negara secara bergilir dan tahun ini Sabah dipilih selaku tuan rumah. Sebutan Hari Penderma Darah Sedunia 2023, peringkat daerah Tawau menjadi pemangkin dan suntikan semangat kepada masyarakat untuk terus menderma darah selepas mendapat pendedahan mengenai kepentingan dan kelebihannya. Program dijayakan 150 penderma darah. Berbangga dengan semangat ditunjukkan ini, Ahli Parlimen Tawau Lu Sui Fui berkata, pendermaan darah secara sukarela tanpa mengira bangsa dan agama merupakan satu amalan mulia kerana ia boleh menyelamatkan nyawa pesakit yang memerlukan. Dan sebenarnya dengan slogan ini ialah Give Blood, Give Plasma, Share Life, Share of Burn. Jadi saya harap melalui majlis seperti ini akan kita meningkatkan ini stok-stok ini darah-darah di Hospital Tawau. Melalui program ini kita akan memberi kesedaranlah kepada ini para masyarakat bahawa begitu penting kan untuk mengadakan itu stok yang mencukupi di dalam hospital sentiasalah. Beliau menyatakan demikian kepada media selepas merasmikan sambutan Hari Penderma Darah Sedunia 2023 peringkat daerah Tawau di Dewan SJK Cina Sinhua Tawau. Dalam pada itu, pengarah Hospital Tawau Dr. Nurlima Arsyad berkata, Hospital Tawau sentiasa memerlukan bekalan darah bagi pesakit yang kehilangan banyak darah semasa bersalin, mangsa kemalangan teruk dan pesakit yang melalui proses pembedahan. So, dalam sehari kami berharap di setiap kategori ini kami dapat menyimpan dalam 60 ke 100 untuk penggunaan harian dan juga terutamanya pada masa-masa perayaan. Untuk menderma darah ni untuk
naik atas masa berkhidmat di pasukan dulu disuruh. Jadi saya rasa macam bagus untuk kesihatan lah. Dari mula-mula tu rasa sihat. Jadi sampai sekarang lah saya rasa okey lah sejak dari pertama, kedua, seterusnya lah. Pada masa itu sebetulnya memenuhi permintaan sahabat untuk kurang darah kan. Jadi kebetulan masa itu saya punya darah pun boleh derma, saya derma lah. Pada mulanya itu saya rasa lepas derma yang pertama kali macam merasa ada macam lebih segar begitu kan. Jadi saya cuba inilah sampailah sekarang macam kalau sudah tidak derma itu rasa macam ada yang kurang. Kementerian Belia dan Sukan KBS Sabah sentiasa menjalankan kajian mengenai keperluan kemudahan sukan di seluruh negeri. Ia antara usaha KBS dalam memastikan golongan belia terus mendapat manfaat daripada perkhidmatan yang disediakan. Menurut Setiausaha Tetap KBS Sabah Datuk Mansur Asun, kementerian akan berusaha memenuhi keperluan serta menyelesaikan masalah dihadapi belia, terutama dalam mengakses perkhidmatan yang disediakan kementerian seperti hikmat nasihat, bantuan dana kewangan selain penyediaan kemudahan sukan yang lengkap. Beliau berucap mewakili Menteri Belia dan Sukan Sabah Dato' Elron Angin dalam program aktif dan juara bahagian pedalaman di Nabawan. Dalam majlis ini, Datuk Mansur memaklumkan program aktif dan juara anjuran Kementerian Belia dan Sukan KBS Sabah akan dijadikan acara tahunan bermula tahun depan. Ia bagi melahirkan masyarakat pelbagai peringkat umur agar sentiasa aktif dan cergas melalui pengisian aktiviti sukan. Baik saudara, paparan itu tadi mengakhiri berita pagi Sabah hari ini. Teruskan mengikuti perkembangan semasa dalam berita pagi Sarawak selepas ini. Dengan itu, saya Muhammad Dihya Sahlan, Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Assalamualaikum dan salam hormat. Especially for you, knowing kombinasi on soy kapi.